Amir, cepat sikit. Bas dah sampai ni. Nama saya Amir. Itu tok saya. Dia menjaga saya sementara mak dan abah kerja di bandar. Tok selalu kata, bila Amir dah ke sekolah, baru dia boleh buat perkara yang dia suka. Tapi, Amir tak pernah tahu apa yang Tok suka buat sebenarnya. Terima kasih Pak Din. Alah, dia senang je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak kamu order hari ni, Maznah. Lah Pak Din. Nak kekal hidrat dan aktif masuk buka Ramadan nanti. Terima kasih banyaklah. Misal Pak Din je. Alah, kerja senang. Biar Pak Din bawa. Pak Din, susah Pak Din. Tak apa, biar Pak Din. Kak, 4 barang tu je Okey, jadi saya hantar. Ni Abang Hakim. Dia tolong Tok jaga kedai. Kalau pasal handphone atau gadget, dia memang tiru. Satu kampung cari dia. WhatsApp kamu makcik boleh? Alah, kerja senang aja. Gerak dulu Pak Din. Hai, Hakim. Lagi. Ya, Hakim. Okey. Tok, kami dah balik. Ini pula Akyong, kawan baik saya. Dia selalu kat sini sementara menunggu mak bapaknya ambil dia selepas kerja. Memang seronoklah kami dapat bermain bersama. Bye-bye. Bye. Baik, dia duduk kedai. Tok, kalau Tok ada kuasa luar biasa, apa kuasa yang Tok nak? Tok nak terbang ke? Atau Tok nak ada kuasa tembak api ke? Nak kuasa macam tu buat apa, Amir? Boleh selamatkan dunia, Tok. Amir nak edit Ejinali ke? Memanglah nak. Setiap malam lepas tutup kedai, barulah Tok dapat luangkan masa dengan Amir. Beginilah kehidupan kami setiap hari. Nanti besar nanti. Jadi Ejinali. Tapi hari ini tak macam biasa. Tiba-tiba, sesuatu yang tak diduga berlaku. Lucu. Amir, Hakim, sini. Jangan risau, abang dapat bantuan. Okey. Tok patut tengok tadi. Abang Hakim dengan yang lain macam dia tak Tok. Dia ramai-ramai tolong. Kejap je bubur tu dah dibaiki. Tok tengok Tok. Semua ni hero tadi Tok. Ish, Amir ni. Hero tu bukanlah kita orang. Hero tu dia prihatin terhadap orang lain. Hero tu kuat orangnya. Pokok bunga saya pun sentiasa segar. Hero ini punya kasih sayang untuk semua orang. Dan dia tolong semua orang tak kira siapa pun. Siapa pula? Pak Din nak ucapkan terima kasih. Ramai-ramai bantu Pak Din. Menyusahkan kamu semua je. Alah, Pak Din. Kerja senang aja. Baru Amir faham apa yang Tok suka buat bila Amir pergi sekolah. Untuk orang kampung, dialah hero mereka. Tapi untuk Amir, kuasa luar biasa tu adalah dalam persaingannya. Dia selalu cakap, ikhlaskan hati untuk orang, orang akan ikhlas dengan kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Dah lihat video iklan di sebelah? Menarik bukan? Melalui video iklan tu, sedikit sebanyak menggambarkan apa yang cuba kami sampaikan melalui tugasan ini. Bersama saya, Nur Fatiliana binti Azuddin. Apabila kita melihat secara mata kasarnya terhadap masyarakat di negara kita ini, sebenarnya masyarakat di negara kita ini kaya dengan harta tetapi miskin dengan nilai-nilai murni dan adab-adab seperti adab berjiran. Akan tetapi perkara ini berlaku disebabkan beberapa faktor seperti perkembangan teknologi, kurangnya didikan daripada ibu bapa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Anissa binti Abdul Anas, memegang nombor kad matrik 2022-807576. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sinopsis iklan Hero Tulus Ikhlas. Berdasarkan iklan durasi 4 minit itu, ia mengisahkan tentang hubungan sesama penduduk kampung di sebuah kampung. Pak Din merupakan seorang peniaga kedai runcit di kampung itu, mempunyai seorang cucu lelaki yang bernama Amir yang tinggal bersama dengannya.
Pak Din terkenal dengan sifatnya yang sangat disenangi oleh semua penduduk kampung. Manakala cucunya Amir pula seperti kebanyakan kanak-kanak lain yang sangat meminati kuasa luar biasa dan berimpian untuk menjadi seorang superhero. Hakim pula merupakan seorang watak pemuda kampung yang syarat dengan budi pekerti yang menolong Pak Din menjaga kedai runcitnya itu. Pada suatu hari, kejadian tidak dijangka telah berlaku. Hujan lebat melanda di perkampungan itu yang mengakibatkan kedai runcit Pak Din ditimpa musibah. Atap kedainya bocor. Waktu itu barulah Amir sedar bahawasanya kuasa luar biasa itu. Jadi daripada kisah ini terdapat beberapa nilai yang berkaitan dengan pembentukan sebuah peradaban. Yang pertama ialah nilai keikhlasan dalam membantu orang lain tanpa mengira darah daging. Seperti yang boleh dilihat daripada iklan tersebut, Hakim yang merupakan seorang pemuda yang berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi yang sedia membantu orang kampung yang memerlukan bantuan tentang selok-belok penggunaan gadget dengan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang ganjaran. Selain itu juga, penduduk kampung bekerjasama tanpa mengira kaum dan juga agama dalam membantu Pak Din untuk membaik pulih semula kedai runcitnya yang mengalami kerosakan yang disebabkan oleh hujan lebat tersebut. Apa yang saya boleh simpulkan berdasarkan nilai keikhlasan dalam video tersebut ialah ikhlas ini suatu niat yang murni yang lahir daripada hati di mana suatu perkara yang kita laksanakan adalah semata-mata kerana Yang Maha Esa tanpa mengharapkan pujian ataupun ganjaran daripada makhluk. Jadi di sini kita perlu sentiasa ingat bahawa keikhlasan ini menjadi peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba untuk meraih cinta dan rahmat daripadanya. Seterusnya, yang kedua ialah nilai kasih sayang terjalin antara satu sama lain. Kasih sayang ditunjukkan oleh Amir dan rakan baiknya iaitu Ah Kiong yang sering pulang bersama dari sekolah dengan wajah yang penuh keceriaan. Sementara menunggu ibu bapanya yang pulang dari kerja, Ah Kiong ini selalu akan berada di rumah Amir. Persahabatan yang terjalin ini membuktikan bahawa kasih sayang antara sesama manusia ini tak akan menjadi suatu penghalang walaupun mereka berdua merupakan berlainan bangsa dan juga agama. Selanjutnya, sikap dan layanan Pak Din terhadap Amir ini membuktikan nilai kasih sayang antara datuk dan juga cucunya tidak boleh dijual beli. Hal ini yang dapat kita lihat apabila Pak Din tetap akan meluangkan masa dengan Amir apabila selesai melakukan pekerjaannya. Iaitu nilai kasih sayang yang ditampilkan dalam iklan tersebut telah pun memberi inspirasi dan juga pengajaran kepada masyarakat kita untuk terus berkasih sayang dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan wujudnya perasaan ini, terciptalah iaitu sifat kepedulian, kedamaian dan juga ihsan terhadap orang lain. Seterusnya ialah nilai perhatian terhadap sesama manusia. Seperti yang kita dapat lihat di dalam video, watak atuk yang menolong Puan Maznah iaitu seorang ibu mengandung mengangkat air ke dalam rumahnya. Nilai ini adalah penting dalam hidup bermasyarakat, terutamanya dalam hidup berjiran. Amalan ini juga merupakan amalan sedekah kerana sedekah bukan saja dari segi wang ringgit, malah dari segi berbuat kebaikan kepada orang lain. Oleh itu, kita hendaklah bersikap prihatin terhadap orang lain tidak kira bangsa dan agama. Nilai yang keempat adalah nilai tolong-menolong. Babak-babak yang menunjukkan nilai tolong-menolong adalah di mana Pak Din menghantar sendiri barangan yang dipesan oleh orang kampung ke rumah mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahawa sikap tolong-menolong Pak Din telah membawa kepada hubungan yang baik antara Pak Din dan orang kampung. Seterusnya, saya akan menerangkan punca keruntuhan nilai murni iaitu kurang didikan agama. Kita sebagai umat Islam pasti mendapat didikan agama Islam daripada ibu bapa. Namun, terdapat juga masyarakat Islam yang tidak menghayati didikan agama yang diberikan. Sebagai contohnya, zina merupakan dosa berat yang diharamkan dalam Islam. Namun, terdapat juga masyarakat yang melakukan dosa-dosa lain seperti berjudi, mencuri, minum arak kerana mereka menganggap dosa ini tidak seberat seperti dosa zina. Hal ini menyebabkan keruntuhan akhlak dan nilai murni dalam diri mereka. Selain itu, mereka juga menganggap kehidupan mewah dan moden adalah lebih penting daripada kehidupan akhirat kerana mereka ingin menikmati keseronokan dunia. Sesungguhnya, dunia adalah tempat sementara dan yang nyata itu adalah akhirat. Punca kedua ialah kurang penerapan nilai murni daripada kalangan ibu bapa. Ramai dalam kalangan masyarakat, terutamanya daripada golongan remaja yang tidak mendapat sepenuhnya ajaran maupun didikan daripada ibu bapa mereka menyebabkan sesetengah daripada mereka bersikap negatif. Sebagai contoh, meliputi aspek keganasan, keruntuhan moral, menipu, mencuri dan sebagainya.
Namun, masih terdapat juga anak muda yang mempunyai nilai murni yang tinggi hasil daripada didikan ibu bapa mereka. Kerana ibu bapa adalah orang yang terdekat dan ibu bapa lah yang membentuk anak mereka sejak dari lahir. Nabi Muhammad SAW telah bersabda di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang bermaksud, tidaklah dilahirkan seorang anak itu melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Punca ketiga ialah pengaruh media massa dan orang sekeliling. Zaman semakin moden di mana kita diperkenalkan dengan teknologi yang serba canggih. Penggunaan gadget sudah tidak menjadi gaya semasa, malahan menjadi keperluan harian. Tidak dapat dinafikan, banyak faedahnya namun ada juga sebaliknya. Contohnya, apabila seseorang memaknai gambar ataupun video, semestinya ada sesetengah masyarakat memberi komen berbau negatif dan berkata kesat. Hal ini sudah menjadi kebiasaan, membuatkan anak muda terikut kerana manusia bersifat mudah terpengaruh dan bersifat ingin mencuba benda baharu tanpa memikirkan kesan di kemudian hari. Bak kata pepatah Melayu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Oleh itu, penting sebenarnya penerapan nilai murni agar perkara tidak diingini terus berlaku. Seterusnya, penyelesaian kepada punca masyarakat mengabaikan nilai-nilai murni. Walaupun adanya nilai murni yang wujud dan perlu diterapkan, namun masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Hal ini terjadi daripada pelbagai punca. Adanya punca-punca masyarakat mengabaikan nilai murni ini, semestinya ada juga jalan penyelesaian. Yang pertama, penyelesaian kepada kurang didikan agama. Yang kedua, penyelesaian kepada kurang penerapan nilai murni daripada kalangan ibu bapa. Dan yang ketiga, penyelesaian kepada pengaruh media massa dan orang sekeliling. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Oleh itu, penyelesaian bagi masalah kurang didikan agama dalam Islam dapat diselesaikan melalui ikhlas dalam mempelajari agama Islam. Hal ini akan memupuk rasa ingin tahu dalam diri mereka. Malah dapat menguatkan iman dalam diri dan juga dapat menambah ilmu tentang agama Islam. Kita juga dinasihatkan untuk tidak memandang remeh tentang akidah-akidah yang dipelajari dalam Islam. Kita hendaklah fokus terhadap erti-erti nilai yang dipelajari dalam Islam kerana setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmahnya. Berdoa untuk beristiqamah dan juga sokongan daripada ibu bapa dan juga rakan adalah penting. Kesannya dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri seiring dengan apa yang dihayati dalam agama Islam yang kita pelajari. Yang kedua ialah penyelesaian kepada kurang penerapan nilai murni daripada kalangan ibu bapa. Semestinya setiap manusia yang dilahirkan mempunyai ibu bapa, namun tidak setiap daripada mereka yang mendapat perhatian dan didikan yang sebaiknya daripada ibu bapa mereka atas sebab-sebab tertentu. Sebagai contoh, kesibukan bekerja ibu bapa sehingga tidak ada masa untuk anak-anak. Oleh yang demikian, bagi mencegah perkara sebegini daripada terus berlarutan, ibu bapa perlu mencari inisiatif bagi memupuk nilai murni dalam diri anak-anak. Ibu bapa perlulah lebih prihatin, bertanya khabar anak dan memantau setiap aktiviti serta orang yang mereka berkawan. Justru, anak-anak akan rasa lebih perhatian dan berkawan dengan orang yang dapat memberi pengaruh positif serta nilai murni yang baik kepada mereka. Akhir sekali, penyelesaian kepada pengaruh media massa dan orang sekeliling. Zaman semakin canggih dengan kemudahan teknologi yang serba boleh. Pemikiran dan perilaku juga perlulah seiring dengan peredaran masa. Penting untuk setiap daripada golongan masyarakat tahu mana yang perlu dicontohi dan mana satu yang perlu dihindari. Golongan yang tua perlulah menjadi contoh yang terbaik untuk diikuti anak muda bagi membentuk etika dan perilaku yang baik untuk masa akan datang agar tidak lapuk ditelan dek zaman. Berbalik kepada konsep Islam dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman dalam surah Luqman ayat ke-17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amur bil ma'ruf wa nha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Surahul Azim, yang bermaksud dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu.
Kesimpulannya, bagi menghidupkan kembali semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat Malaysia, semua pihak perlulah memainkan peranan yang penting. Bak kata Mutiara, kuat pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanahnya yang bawa maksud. Kesejahteraan sesebuah negara bergantung kepada orang-orang besarnya dan kehebatan orang-orang besarnya bergantung terhadap rakyatnya yang bersatu padu.